اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Falakal hamdu qabla ridha, falaka ba'da ridha, wa panena daiman sarmadan ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya maulana li'alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa fil jinan muna'amin wa anin nirani ba'idin wa ila wajhika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazirin wa mutamatti'in. Rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'al fina syakkiyan wa la mahruma waqtu billahumma sihhatalana wa li ibadikal hujjat wa la uzat wa zuwat wa fi jawika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaita wa la haijan min haijid illa qadaitha wa yassarta ya arhamar rahimin wa ya mujibas sailin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi alamin. Qabalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Di sini saya turunkan 13 sub skill yang kalau kita ada ni, insyaAllah kita boleh mencapai kemahiran dalam basic nahwu dan saraf dengan baik. Lepas tu kita baca buku apa pun, insyaAllah kita dapat. Okey, yang pertama sekali, bila kita buka Quran, kita kenal tak 3 jenis perkataan dalam Quran yang asas, iaitu isim, fa'il dan juga haraf? Boleh kenal tak? Itu soalan pertama. Kalau kita boleh kenal isim, fa'il dan haraf, insyaAllah ya, kita boleh kenal ya. Tanda-tanda isim ada alif lam, ada tanwin sama ada atas bawah, dan dia menerima baris bawah. Dan kalau dia bercantum dengan 33 haraf, kita kena kenal haraf tu. Bila haraf tu ada, maka isim lah dengan dia, sebab dia tak layak duduk pada fa'il. Kalau tak kenal, tak apa, kita ada banyak masa lagi. Kita ada 22 kali lagi untuk mengenali. InsyaAllah jangan risau. Kita lihat hadis ini yang saya boleh salin. Qala Rasulullah. Apa maksud qala Rasulullah? Okey. Ma min muslimin. Ini kita kata isim sebab ada tanwin. Ini juga isim sebab dia didahului oleh haraf jar. Jadi ada 33 haraf daripada 6 tajuk yang kita belajar dalam jadual ABC tu. Kalau ada haraf tu, maka selepas tu isim lah, dan isim mesti bagi bawah. Ingat tak? Yaghrisu. Yaghrisu ni memang fa'il mudhari'. Tak ya, ta. Itu yang ta ya nu alif. Kena ya. Jadi ini mana dia? Ya kan? Ya kan? Yaghrisu. Bila kita tengok ini fa'il mudhari', kita tahu dia root dia. Ada tak root dia? Apa dia root dia? Yes, gharasa. Ma min muslimin yaghrisu. Yaghrisu ni menanam. Menanam. Gharsan. Gharsan ni tanaman lah. Dan ni tentu sekali dia ni isim. Dan isim baris atas. Sebab apa dia baris atas? Nampak baris atas. Apa sebab baris atas? Sebab ini fa'il mudhari'. Dalam ni ada fa'il, betul tak? Dan fa'il itu adalah huwa, ingat tak? Jadi bila dia dalam ni ada fa'il, maka dia sendiri jadi mangsa. Tidak ada apalah yang seorang Islam itu tanam suatu tanaman. Okey, au ni ataf kan? Au taf, ini haraf, bukan isim. Au yazra'u sama tak dengan ni? Sama tak? Sama tak? Sama kan? Sebab dia pakai au.
ni atau yazra' ini menanam macam tanam besar, durian, mangga. Saya ada tanam pokok dekat rumah tu dah hampir setahun. Pokok bukan kacang. Ni apa, pokok yang masam tu, kedondong hari-hari tengok daun Rahimah, tengok hari-hari ada 25 biji. Hari-hari tengok, pergi pujuk, pergi bercakap lah, nantilah apa tu ibu nak makan pujuk hari. Tapi 2 hari lepas habis ditutup dia orang. Jadi menangis. Bila dia ingat hadis ni, gembira balik. Mana-mana tidak ataupun tidak adalah daripada seorang Islam yang menanam tanaman ataupun menanam pokok-pokok besar, durian, ya, yazra'u zara'an, Datuk, ya, zara'an ni tanaman lah, ya. Apa ni fa? Maka, fa ni jangan lupa, dia tanam-tanam, tiba-tiba maka yakulu, ni yakulu, dimakan. Minhu daripadanya tayrun, ada satu tempat tu dia tak kata burung, dia kata kapal terbang. Boleh lah juga, pasal burung tu macam kapal terbang. Dengar tayrun ni kapal terbang, itu burung. Saya pun suka geli hati. Tayrun, burung, seekor burung. Au bahimatun, sama tak atau bahimatun ni binatang-binatang besar seperti lembu, kerbau, harimau, gajah, ya, makannya. Illa, kecuali, melainkan, kecuali. Huruf apa illa? Okey, ada ingat, ada tak ingat? Kenapa ada yang tak ingat ni? Illa tu maknanya kecuali. Mana dikata tak ada apa yang dapat oleh orang yang tanam tanaman dan menanam pokok-pokok besar, maka bila burung makan daripadanya, payak kulu minut, ni bukan payak kulu minut tayrun, burung atau binatang yang besar, illa, kecuali kana lahu bihi sadaqah. Mana kana lahu, baginya, bihi sadaqah. Maknanya tuan-tuan, besarnya pahala kalau kita menanam dan tanaman kita tadi hasilnya dimakan oleh siput, ya, dimakan oleh. Tuan-tuan tak boleh tengok siput pijak, jangan ada orang tengok jangan, tak baik. Dia pun nak makan juga. Macam kalau ada siput besar, tengok kita dipijak, kita kan, jangan. Sebab itu tidak digalakkan kita. Dia bukan kacau kita, kan. Okey, haraf jar, isim berbaris bawah. Isim ada 2 tanda, satu baris bawah, satu baris depan, satu baris atas. Ya, baris bawah ada 3 sebab. Ini sebab yang pertama. Itu je nak. Yang risu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia berubah. Ada berubah baris depan, ada berubah baris atas, ada baris mati. Sebabnya setiap tu satu sebab saja. Okey, gharsan, isim ini baris depan, baris atas, mansub, sebabnya ada 12. Ini sebab pertama, kan? Ada 11 lagi. Au, ini ataf, pilihan. Atau yazra'u, dia bertanam juga. Ini tanaman kecil, ini tanaman besar. Zara'an, sejenis ataupun satu pokok yang besar, durian dan sebagainya. Maka ni dia macam jawab lah, rabitah dia nama dia. Dia pernah dengar rabitah, kan? Dan kan rabitah ni maknanya nak kaitkan antara statement ini dengan statement ini, maka apa? Maka dia makan daripadanya oleh seekor burung atau binatang-binatang buas, bahimah ni yang buas, ya, harimau dan sebagainya. Illa ni melainkan. Dengan illa tidak ada apa melainkan, maknanya tak ada dapat apa benda, hanyalah sedekah jariah untuk kita kepada haiwan. Itu dia maksud dia. Istisna. Dia boleh tak pakai ni, boleh tak pakai ni.
Dia kata muslimin, dia tak jadi muslimin, dia jadi muslimun. Betul tak? Muslimun lah. Yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw bahimatun kana lahu bihi sadaqah. Tak kuat. Tak kuat. Kalau dalam bahasa Melayu tidak adalah. Bila mana seorang Islam itu menanam tanaman besar dan kecil, maka dimakan daripadanya burung ataupun binatang yang buas, melainkan dia dapat pahala sedekah jariah. Mana sedekah jariah juga dapat pada macam mana kalau pokok durian tu, luruh durian bawa kat ustaz, lagi besar pahala. Betul tak? Nak beritahu ataupun buat lepak, ustaz makan 2 biji, besar tak pahala? Tu. Tanam sendiri kan, lagi besar. Pencuri ambil dapat pahala? Dapat pahala. Nanti tu aja sahab pening kepala nak apa tu potong. Okey. Tuan-tuan ya. Okey. Okey, quickly. Berapa haraf? Datin boleh tak apa ni? Kalau suruh cakap yang mana? Baca Datin. Tak boleh Datuk. Ya. Min ya. 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 Lahu. Yes. Ya. Boleh tepuk tangan sikit. Esok boleh tanya lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Au. Ya? Kana bukan. Kana fi'il madi. Atau berkata kana tu fi'il nasah. Fi'il nasah. Fi'il nasah duduk dalam apa tu medan inna, bersama dengan inna. Saya tak masukkan sebagai satu medan sebab dia bersama dengan in, dia panggil nasah. Okey, fi'il madi. Sebab dia ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'. Kana yakunu, ada fi'il amr kun. Boleh? Okey. Okey. Siapa boleh nyatakan di mana isim? Muslimin. 1, betul. Gharsan. 2. Yang ada tanwin semua isim. Ya. Zar'an isim. Sebab fa'il tak menerima tanwin. Haraf tak ada tanwin, isim saja. Ya. Lagi? Tayrun. Hu. Ya. Dhamir. Tayrun. Bahimatun. Hu. Sodakotun. Okey, boleh? Patut dia orang kata ustaz tanya dia juga yang jawab. Ustaz tanya dia juga yang jawab. Aduh. Lahu ni daripada ke la ni asal dia li campur dengan wa, dia jadilah lahu. Okey. Dan fi'il biasalah, ini fi'il tina, ya. Ini fi'il, ya. Pattern dia, ingat bila fi'il kita ingat pattern dia. Pattern dia yaf'alu. Isim tak ada pattern. Ini fi'il, pattern dia yaf'i. Ingat tak yaf'ilu? Sebab fi'il ada pattern kan. Lepas tu ini bukan. Ini fi'il, pattern dia yaf'alu. Betul tak? Betul tak? Okey. Tak ada. Ada fi'il 1. Mana? Mana? Yakulu. Yaf'ulu. Betul. Yaf'ulu. Okey, yaf'ulu. Yakulu, yaf'ulu. Jadi jangan risau bila saya sebut pattern ataupun wazan. Sebab setiap fi'il dia datang dari salah satu wazan yang kita kata 12 bab tu. Ya. Pattern dia 3 tapi bab dia ada 12. Ya. Ada nampak keliru sini? Ada nampak? Kita baru pergi satu. Okey, now kita move kepada yang kedua. Okey, yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, okey. Kalau kita boleh kenal, isim ialah kata nama, fi'il kata perbuatan, dan haraf adalah kata sendi. Soalan kedua ni, isim kata nama, kenal.
Ini kena kata fa'il, ini kena kata haraf. Ada 80 semua. Kalau tuan-tuan boleh kena ini 90 ni, tak kena semua tak apa, separuh pun tak apa, dah beres, dah cukup beres dah. Mana basic dah dapat dah. Hari ni saya rasa majoriti kena. Saya nampak 95% boleh kena, insyaAllah. Ya, jadi kena haraf, kena kata nama, ya, lepas tu kena kata perbuatan. Jangan keliru tu. Ya, insyaAllah. Jangan takut, insyaAllah kita dapat. Ya. Jadi rakaman 80 ni, tengok apa benda pula saya nak bagi ni, ya. Kena tak kena, jangan risau, ya. Lagi kita ada test, ya. Test tu kita nak mengenali. Test kita khusus untuk apa yang kita belajar, ya. Test ni bukan untuk dapat tahu siapa nombor 1, nombor 2. Dia untuk latihan saja, kan. Test ujian, test ujian lah. Test ujian, okey. Okey. Now, yang ketiga. Setiap kata fa'il ada 3 kategori, 3 jenis dari segi masa. Ada past tense, okey. Ini present, ini mudhari'. Tak ada pun past tense. Ya. Dan ada mudhari', ini semua mudhari'. Nak kenal mudhari', dia ada tina. Okey. Lihat, okey. Dan amar tak ada satu pun sini, amar. Yang saya bagi apa tu, nota macam telinga tu, ya, macam telinga kambing. Tu. Itu cara nak baca fi'il amar. Tuan-tuan puan, jangan risau. Apa yang ustaz bagi baca, pasal kita bagi ni dalam schedule kita. Ya, jangan lawan-lawan, baca je. Ya, schedule kita, mana kita tahu analisa yang kita buat, setiap hari analisa buat. Hari ni nak bagi apa? Ini bagi ni. Okey. Jadi kena tak kata fa'il? Kena tak kata fa'il madi? Mudhari', amar? Kalau tak kena, cari guru untuk ngajar ini saja. Macam kul itu fa'il amar. Ya, ada tak? Fa'il amar. Ihdinas itu fa'il amar. Ya. Iyyaka na'budu itu fa'il mudhari'. Wa iyyaka nasta'in itu fa'il mudhari'. Ya, itu fa'il mudhari'. Kena ke tidak? Jadi ini 3 soalan. Soalan keempat. Okey. Kalau lihat di sini, mana dia fa'il madi? Tak ada satu pun. Okey. Yang mana? Yang satu atas. Oh, tak alin. Tak apa. Yang atas ni Datin Paduka, kita kenal tak yang 3 jenis tu? Sama ada isim, fa'il dan haraf. Kan saya buat yang awal-awal dulu, kan? Kelas yang pertama tu, kan? Isim, fa'il, haraf. Kalimah Quran ada 3 saja. Isim, fa'il, haraf. 3 saja. Tak ada benda tu. Haraf ada 80 saja. Isim roughly about 480. Sama dengan fa'il. Ya? Okey. Isim ada 3 baris. Baris depan, baris atas, baris bawah. Baris depan ada 8 sebab. Saya akan beri sebab tu insya-Allah minggu depan. Okey. Okey. Yang keempat, okey. Setiap kata perbuatan mengandungi dhamir. Betul tak? Saya kata banyak kali, kan? Setiap kata perbuatan dalam bahasa Arab, dia mesti ada orang dalam tu. Sama ada orangnya tersembunyi, seperti yang risu, sembunyi tak? Dalam ni ada orang, kan? Sembunyi. Yang risu tu mana dia tanam. Ya. Kalau risu, saya tanam. Ada dhamir tak? Ada. Nampak tak? Yes. Kalau gharis tu, gharis ada dhamir tak? Apa dhamir dia? Yes, bersambung. Ini sembunyi. Ini sembunyi ke bersambung? Masih lagi sembunyi. Okey? Jadi setiap perbuatan mengandungi dhamir. Sama ada bersambung macam ini, bersembunyi macam ni, itu 2 saja. Bersambung atau bersembunyi. Setiap kata perbuatan mesti ada
Orang dalam tu. Orang tu. Ya, kita ingat. Boleh kita teruskan? Nampak diam je? Oh, terlampau faham. Bagus. Kalau diam tu maknanya faham. Ya? Dah tulis dalam Facebook tak? Ada. Cuma saya nak jelaskan saja. Dalam Facebook ada kan? Okey, yang kelima, si isim juga sama. Boleh bercantum dengan dhamir atau tidak? Isim boleh bercantum dengan dhamir atau tidak? Ghorsan ini isim. Ada dhamir tak? Tak ada. Tak ada dhamir kan? Kalau kita nak letakkan dhamir, kita letak di sini gharsun campur dengan ana. Dia jadi gharsi, tanaman saya. Okey? Gharsi, gharsuka, gharsukum. Itu ada dhamir dalam tu. Jadi kita buka Quran, kita tengok isim, ada dhamir tak bersambung dengan dia? Macam saya kata inna solati, ada dhamir tak? Ada kan? Wa nusuki, ada dhamir tak? Wa mahyaya, ada dhamir tak? Ada kan? Kalau saya kata inna solata, ada dhamir tak? Tak ada dhamir. Inna solata, sesungguhnya solat itu tanha, mencegah. Tak ada dhamir kan? Jadi kita tengok ke 13 item ni, apa yang kita ada. Bila kita jumpa isim, kita tengok ada dhamir ke tidak. Jadi kita akan beri ayat Quran based on 13 item ni. 13 ni, kalau kita boleh jawab semua soalan ni, beres. Boleh combo. Boleh pergi ke Mekah, insyaAllah beres. Dan itu gura-gura kan. Tapi yang hakikatnya, tuan-tuan boleh tutup mata lah, seronok kita. Tapi jangan berhenti, terus ulang kaji sampai dapat. Mana boleh pergi Mesir, boleh pergi Jordan, duduk di pondok, belajar, boleh faham dah. Kalau tak faham, beritahu untuk guru tu, tuan, could you please repeat number 6? What's number 6? Beritahu dia. Number 6 lah, membaca secara nahwu dan saraf. Okey, nombor 6, mampu boleh membaca secara nahwu dan saraf akan setiap 3 perkataan tersebut dengan baik. Perkataan pertama, ma, haraf, betul tak? Ma, okey, ma harfun nafin, sebut nama dia, mabni ala sukun. Habis? Itu cara dia baca. I'rab tu mana bacalah, analyze. Inilah yang paling istimewa bahasa Quran. Kita tahu dia tu apa benda, haraf ke isim ke, dan kita boleh baca dan boleh kita sebut tanda dia sebab apa. Min, haraf jar, mabni ala sukun. Okey, habis. Muslimin, ismun majrur bi kasrah. Tak payah li'annahu dah, li'annahu ada min dah ni. Kelas ni tak payah pakai li'annahu dah, sebab dah laju dah, tak boleh lagi. Kelas-kelas baru, ya, kelas-kelas lain boleh kata li'annahu. Li'annahu tu maksudnya, kenapa baris bawah? Kerana li'annahu, kerana ada huruf jar. So kita jangan baca lagi kerana tu, ya. Min harfu jarin mabni ala sukun, muslimin ismun majrurun bil kasrah. Habis. Dalam kitab ijazah dia kata harfu jarin majrur, betul tak? Harfu jarin majrur dalam medan 1. Ini tak mabni, ini saja. Ini harfu jarin mabniun ala sukun. Ini lagi au, cuba baca au. Bukan baca itu. Baca secara nahwu dan saraf. Au, sebut dia au, haraf. Haraf apa? Haraf atfin. Kalau atfun tu tak marah, memang boleh baca. Harfu atfin, sebab dia mudhaf ilaih. Harfu atfin. Lagi? Mabni ala esok. Boleh balik sekarang awal. Maksudnya nombor 6 tu, you are able to read any word in the Quran with their own reason. That's all. Boleh tak? Nampak tak mudah?
Kalau sekiranya ada lekat di mana-mana, kita ulanglah yang tu. Kita ulanglah yang tu kan. Ataupun siapa yang pandai yang tu, macam ada toki atas, orang atas lah mari beratas kat sini. Kan? Ya tak? Nampak tak tu? Nampak tak dia punya reflection dia? Jelas tak? Okey. Auto mana atas? Harfu atfin. Ataf. Ataf. Dia untuk isim dan fi'il. Ada baca si berapa? Harf ataf? Datuk, si berapa? Si 3 ke si 2? Min tadi harfu jarin. Ataf, harf atfin. Atfin. Okey. Fa. Sebut dia haraf apa? Haraf ataf. Ikut kan? Ataupun haraf atfin. Mabniun alal fathi. Itu saja. Kalau ini kita kata mabniun alal sukun, Allah tak nak apa. Tak nak apa lah. Kalau ini mabniun alal fathah. Haraf dua haraf. Au sama dengan ni illa. Baca illa. Sebut tu harfun istisna. Istisna tu mean exceptions. Mabni, semua haraf mabni. Mabniun ala sukun. Itu syaddah fathah. Ya. Ani huruf akhir sukun. Okey. Okey. Haraf very very transparent. La. Ya. Fa harfu atfin mabniun ala atfin. Ataf. Ataf ni kan. Atfin. Nah. Sebab tulis terbalik tu Datin, terlampau gembira Datin tanya. Atfin, ataf. Ataf nama ni ikut. Atfin. Okey, besar sangat ni. Besar ni kecil sikit. Harfu atfin. Cuba sebut atfin. Sebut atfin. Minggu depan lupa pula tu. Kejap. Tuan Jizak, saya sekali tunjuk muka-muka yang ceria ni. Dia orang nak tengok macam mana rupa-rupa orang tu semua. Berapa ramai kan. Ni dia tunjuk muka ustaz je. Macam mana? Aduh. Okey, boleh? Atfin mabniun alal fathi. Kena kata mabni. Mabni tu tetap di atas balik. Sebab dia tak boleh jadi fi, tak boleh jadi fu, maka fa saja. Just fa. Tak boleh kata fu, fi, tak boleh. Okey. Okey. Kita tengok lagi bagaimana kita nak baca perkataan isim. Ya, isim ismun. Bila ismun tu, sebab dia boleh berubah, kita terus kata ismun majrur bil kasrah. That's all. Tak sebut. Murad tu mana berubah. Bila isim atau fi'il yang murad, terus sebut baris dia. Haraf tadi disebut mabni. Mabni habis. Jangan sebut mabni. Itu tak apa. Yang lain yang murad tak sebut. Kalau nak sebut bazir masa. Yang tetap kita kata mabni, sebab nak mabni ala. Kalau yang berubah, kita just sebut dia baris akhir dia. Muslimin sebut dia isim, kita ismun majrur. Kalau nak sebut lebih sikit, majrur bil kasrah. Ismun majrur bi kasrah. Kalau orang tanya sebab apa majrur, dalam hati kita jawab. Dalam hati ada jawab. Jawab ni adalah sebab ada huruf jar. Boleh? Li'annahu tu dah lepas dah. Ni kita dah tamadun dah. Kita ringkaskan. Li'annahu tu awal-awal kan? Boleh tak? Okey, boleh ni? Okey. Itu saja. Tengok di sini. Tengok gharsan. Cuba sebut gharsan. Ismun mansub bil fathah. Kalau nak tanya apa sebab mansub? Li'annahu
Maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang kita belum habis lagi. Yang isa. Maf'ul bih itu satu sebab daripada 12 sebab kenapa isim tu berbaris atas. Yang pertama sekali, kena tak isim? Kena. Baris apa dia? Sebab apa dia? 1 out of 12. 1 out of 12. Sebab yang pertama. Sebab dia ada fa'il. Fa'il di mana? Dalam ni. Benda-benda yang kita nampak complicated ni sekarang dah tak ada complicated lagi. Tuan-tuan boleh faham secara mudah. Ya. Jangan risau. Saya beri jaminan. Bukan ya. Kita kejar betul-betul. Ya, saya sekarang ni antara tuan-tuan dapat dengan disiplin saya. Saya jaga disiplin. Disiplin, kalau guru tak disiplin, macam mana nak layan nama iblis ni kan? Disiplin dia, mari tidur tak apa. Sini bahagia sebab makan. Makanan minggu lepas saya baru habis hari ni. Bila buka tu ada 6 biji telur. Telur dari mana ni? Dah saling jawab dah. Pening kepala. Sebab jadual bertukar. Faham tak? Jadual bertukar. Jadual bertukar. Kadang tak boleh tipu lah. Kadang tak boleh tipu lah. Ni telefon banyak kena tipu ni. Dia menipu kita. Kadang-kadang press kat lain, pergi kat lain. Ya Allah. Aduh. Susah kan? Kalau orang tanya macam ni boleh ke? Lebih baik jangan. Tengok sini belajar. Datuk betul. Nak cuba-cuba jangan. Something yang kita tak boleh cuba. Kan, sekali dah cuba, terus jalan. Okey. Fi'il mudhari'. Okey, now look at fi'il mudhari'. Bila kita kenal isim, baris dia 3 saja. Sama ada baris atas, baris depan atau baris bawah. Baris bawah yang very familiar to all of you sebab ada huruf jar. Baris bawah. Isim tak ada mati, Ustaz. Ya? Isim tak ada mati. Yang mati orang, isim tak mati. Yang mati tak ada mati. Tak ada mati, sukun tak ada. Yang mati hanya fi'il mudhari'. Isim tak ada. Ataupun haraf. Ni haraf mati. Okey. Isim tak? Isim tak mati. Asal dia baris depan. Kalau dia tak baris depan, mesti ada sebab dia baris atas. Ada 12 sebab. Ya, kalau tidak dia baris bawah, ada 3 sebab. Bismillahi, semua di bawah, ada 3 sebab. Ya, sebab pertama jawab majrur, mudhaf ilaih dan na'at. Ya tak? Tabi', ya. Tuan-tuan sekarang ni sebenarnya berada di persimpangan, confusion. Ya. Okey, try to make them clear. That's all. Jadi orang belajar belasan tahun, kita belajar hanya 2 tahun. Dahlah 2 tahun. Sejam 2 jam seminggu. Dahlah 2 jam seminggu. Take 5 pula. Mana nak dapat? Dalam keadaan begitu pun dapat juga. Sebab itu saya bila dapat, saya rasa hadiah yang sangat besar lah. Boleh? Ya, tengok dah notify lah. Okey. Now look at fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada 3 baris. 1 baris depan, 2 baris atas, 3 baris mati. Boleh? Kano? Boleh? Tak apa. Baris depan ya. Saya bagi contoh. Ingat. Benda ni tak payah salin. Ingat je. Fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' contohnya yaf'alu fi'il mudhari' kan? Okey. Yaf'alu. Okey, baris depan. Sebab dia tidak ada depan dia benda yang membaris bawahkan dia, membaris matikan dia. Kalau dia nak baris atas, boleh. You can have your accusative mark. Boleh. Tapi you must have one of 6 brother. For example, you must have an before that. Ataupun lan before that. Ataupun kai before that. They have different meaning. An mean they will do it. Will do it soon. It is present continuous tense. Will do it now. Don't you worry. He will be coming now. Don't worry. Itu maksud an. Akan datang. Kalau la ni dia akan balik atas juga. Ada an, ada lan, ada kai, ada 3 lagi. Dia jadi balik atas pula lah. Balik atas juga. Tapi makna dia different. Makna dia he will never.
dia tak akan datang selama-lamanya, akhir hayat. Itu je kena ingat. Kalau an akan datang segera, kalau lam tak akan datang, tapi baris mesti mansub. Jadi fi'il mudhari' yang berbaris depan, asalnya baris depan, mesti dia tidak ada an. Boleh? Dan saudaranya. Kalau dia nak baris mati, boleh. Ini 3 baris. Ya, ni. Ini saya baris depan, baris atas, baris mati. Nak baris mati boleh, tapi mesti ada lam depan dia. Lam min negatif. Lam ya fa'al, dia tak datang. Baris mati. Boleh? Jadi lam ada 6 beradik juga. Jadi fi'il mudhari' berbaris asal depan dengan syarat dia tidak ada lam dan adik-beradik dia serta an dan adik-beradik dia, maka dia jadilah baris depan. Kenapa fi'il mudhari' baris depan? Dengan syarat dia ada an dan adik-beradik dia. Kenapa dia baris mati? Sebab dia ada lam dan adik-beradik dia. Lam ini nama dia jazam, tiba-tiba jazam. An ini nama dia nasab. Nasab. Kita kata haraf nasab, tiba-tiba haraf nasab. Haraf jazam. Jadi bila kita jumpa Al-Quran, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, lam haraf jazam mabni ala sukun, macam-macam orang lain juga. Lan haraf nasab mabni ala sukun, macam yang lain juga. Sebut dia haraf, beri nama dia, lepas tu mabnikan dia. Itu saja. Nampak simple. Lam yaf'al tu maknanya haraf jazam. Jazam, sebab jazam. Jazam. Sebab basic knowledge dah ada. Nak mahir, kita kena ada 20 kali lagi. Maknanya ni 40 hours mahir. Boleh mahir insyaAllah. Dan one day kita kena ada daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang, asal balik. At least once a month kita kena buat. Kalau betul-betul tak, kalau betul-betul tak. Saya tadi 8 hours direct kita buat once a month. Once a month direct. Ya. Kita praktis, memang dapat punya. Dapat. Saya tadi pergi, Pak saudara saya nak jumpa sangat. Saya pergi di rumah anak buah saya. Berita pertama dia kata, "Lah kenal tak Idris Abdullah?" Itu adik saya tu, kata. Adik saya sekolah 6 years younger than me. Dah meninggal. Ya Allah, dah meninggal. Tengok. Meninggal pada umur berapa tu? 6 tahun muda pada saya. Kan? Sedih saya ni. Berapa kali baca Fatihah, hadiah kat dia. Ya, itu pakar nahu. Tengok, pakar nahu muda-muda dah meninggal. Yang tua-tua ni ada. Jadi kena belajar betul-betul. Habis belajar orang meninggal lah. Jangan. Tanda juga. Jangan. Sebahagian dari modul kita, everyone has this one. This is very important article. It is in the syllabus. Look at page 28, number 4. Iqra. Mama nak Iqra. Yeah, together with me. Number 1, aina. Itu saya baca seorang je. Tuan-tuan, tujuan exercise ini untuk kita melihat baris sebenarnya. Ya. Jadi aina tu dia punya haraf juga, haraf isim, tapi tak masuk dalam 12 tu kan, dalam ABC. Dan aina tu di mana? Where? Di mana? It is question mark aina. Cuba bagi makna. Di mana rumah guru. Cuba baca. Aina Baitul Mudar jangan mati. Mudarri si. Sebab dia jadi mudhaf ilaih. Di mana rumah guru? Baitul Mudarri si. Kita dah habis belajar, kita boleh baca tanpa baris. Jangan kata Baitul Mudarris itu salah. Baitul Mudarrisi, because Baitu tu dia panggil possess, Al-Mudarrisi itu possessor. Yeah, who is the possessor in this ayat? Mudarris. Possess adalah bait. Baitul. Ialah Baitul lah pasal wasal. Baitul Mudarrisi. Yeah. Okey, huwa baidun. Ya. Baidun. Ingat, huwa tu ada baris tak?
Tak ada baris sebab dia huwa mabni. Tak ada baris. Tak boleh baca hiya, kena baca huwa. Tak boleh kata huwa. Tengok, mana ba'id? Jauh. Ismun. Okey, ba'idun tu isim kan? Bagi apa? Bagi? Bagi depan lah. Apa sebab bagi depan? Sebab ada 8 sebab. Ini sebab yang ketiga. Dia jadi predicate. Nanti kita akan tengah dengan detail 8 sebab tu dengan 12 sebab dan 3 sebab. Dengan detail, jangan risau. Cuba baca betul-betul. Al-Quran. Baca nu ke ni? No. Yeah, no. Tak boleh kata ni. Kalau nak kata ni, apa sebab? Tak ada sebab. Sebab dia depan. Dia depan sekali. Dia jadi mubtada. Dia mesti bagi depan. Kalau nak bagi atas, innal Qur'ana. Boleh tak? Nah, okey sebab. Al-Qur'anu, baca. Kitab Bullahi. Sebab Quran tu belong tu Allah. Kitab Allah. Jadi Kitabullahi. Okey, boleh bacakan? Okey, baca betul-betul yang nombor 3 tu. Al-Ka'batu Baitullahi. Jadi ramai orang Melayu kata Baitillah. Betul salah? Salah. Baitillah salah, kena kata Baitullah. Ka'batullah. Ada 3 sebab kenapa kita pergi Mekah. Yang pertama sebab dia liyashhadu manafi'alahum, untuk melihat apa dia kekayaan Mekah yang boleh kita bawa balik untuk kita hidup senang lenang. Orang tak nampak. Apa dia? Liyashhadu manafi'alahum, untuk melihat kekayaan di Mekah tu yang boleh kita bawa balik. Wa yazkuru samallahi, bila kita kaya kita nak berzikir kepada Allah. Fi ayamin ma'lumat, hanya 10 hari tu saja yang kita nak berzikir, tak payah buat apa-apa kan. Tak payah lupa dunia pada masa yang tertentu tu, sampai ke hari tasyrik yang ketiga tu kan. Faham wukuf tu kan. Itu yang paling penting sekali. Kalau siapa miss itu, haji dia kena qada balik tahun depan. Ala ma razaqahum. Tu yang ketiga. Bila dapat rezeki, fakulu minha, makan puas-puas. Bukan saja makan, wa at'imul ba'isar rakib. Di Mekah tu cari duit banyak-banyak, beri makan kepada fakir miskin yang ada di Mekah tu. Balik biar kita miskin pun tak apa. Sedekah bagi makan tu. Tuan tahu tak? Di sekitar Tanah Haram tu, kilang-kilang makanan cukup banyak. Tuan sendiri mungkin tahu. Yang mana kilang-kilang ini, dia menerima tempahan daripada jutawan-jutawan Arab, Iran, Mesir, Kuwait di situ, yang berebut-rebut untuk order makanan, diberi makan kepada jemaah haji, khususnya pada waktu umrah itu. Berebut. Ada orang menangis Ramadan kerana kenapa Ramadan pergi, dia menangis Ramadan pergi sedih, bukan apa, sebab tahun ni tak banyak aku habis duit untuk tetamu Allah. Hebat tak? Gembira kenapa? Gembira kerana banyak duit ni aku sedia ni untuk tahun ni. Kalau tahun lepas 50,000, tahun ni 100,000, Tuhan beri tambah. Itulah dia sebenarnya hikmat haji. Jadi kalau balik haji tu masih kedekut lagi, haji tak diterima Allah lah, boleh dikatakan begitu. Jadi balik haji nanti, bawalah banyak-banyak ke kelas ni bagi makan kan. Sebagai ujian. Bunyi gurau-gurau, tapi that's the reality. Sebab ibadat haji ni ibadat menguji dalaman kan? Menguji tenaga kita. Betul tak? Kadang kita nak bagi makan anak isteri pun fikir 4 kali. Tengok udang galah tu RM50 kilo, tak jadi. Pada anak dah 2 tahun tak makan udang galah kan. Beli udang galah tu, bagi makan anak kan. Beli. Itulah yang kita katakan. Okey. Al-Ka'batu Baitullah. Muhammadun, jangan Muhammadun. Sebab tak ada sebab dia kata Muhammadan kan. Bila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasul lu keli. Rasulullah. Okey. Muhammad itu utusan Allah. Okey. Kharaja, apa makna kharaja? Dah keluar. Kharaja al-mudarris tu guru. Jadi al-mudarris bagi apa? Yang keluar tu guru. Suf. Sebab yang keluar tu guru. Jadi guru tu jadi fa'il. Kharaja al-mudarrisu. Guru keluar. Min. Okey, daripada bilik mudir. Okey, baca bilik mudir tu. Min ghurfatil mudiri tu kena ri sebab dia mudhafun ilaih. Ghurfatu tu kena ghurfati sebab dia ada min.
Orang jangan risau. Jangan risau. Kita ada 40 jam lagi untuk mahir. InsyaAllah. Ghurfati. Okey. Haza. Ya, ghurfati. Mudiri. Oh, daripada ke buat baris macam sekolah Arab. Betul. Okey. Haza ni isim isyarat. Mabni. Tak boleh kata hazau. Haza baitu midin. Tengok baru aja. Baitu midin. Ini rumah Hamid. Hamid tuan punya rumah kena baris bawah. Wazalika, dan itu baitu Khalidin. Tak boleh kata Khalidin sebab tak ada alif lam. Khalidin. Okey. Sekarang ni okey, shall we go? Boleh teruskan? Okey. Ibnu Ammar ni anak lelaki Ammar. Ammar. Nama orang Ammar. Anak Ammar seorang pelajar. Talib Bun. Kenapa nak ada Talibin sebab tak ada huruf je? Talibun. Wa bnu Yasir, dan anak Yasir Tajirun. Bukan ada huruf je nak kata Tajirin. Orang meniaga ni. Orang meniaga yang tahu ni, orang tak meniaga tak tahu. Tajir. Okey, ya Tajir. Okey, cuba baca. Rumah guru kecil. Okey, cuba baca baris. Baitul mudarrisi run. Wa baitu tajiri kabiruna. Sebab tak ada harah, tak ada apa, kena bagi depan semua. Kira tajirun. Wa baitu tajiri. Rumah saudagar itu besar. Kabirun. Haza mana apa? Ini miftahu sayarati lah. Miftahu bagi depan lah. Miftahu dia khabar sayara. Ya. Jadi teman-teman, ini ujian. Kita tak boleh pergi teruskan. Ada banyak lagi nak buat. Okey, yang ketiga, tuan-tuan ada tak buku Izzat Urusa? Okey, keluarkan buku Izzat sekarang. Kita nak tahu di mana letaknya 23 ni dalam buku Izzat. Jadi tuan-tuan baca according topik. Kita nak allocate setiap medan dalam buku tu. Sebab 33 suku buku tu ada medan. Boleh tak? Okey, boleh salin tak? Medan 1. Tulis medan 1. Muka surat 65 buku Izzat. Ni medan 1. Muka surat 65. Medan 2. Page 95. Jadi any problem regarding medan 2 jar majrur mudhaf ilaih, please refer to page 95. No problem. Okay, medan 3 itu sebab mubtada khabar, page 1 to 107 to 109. Page 3 regarding mubtada wa khabar, subject and predicate. Lepas tu page 401, medan 401, inna dan saudara-saudara. So medan 4 kita jam ya, tunggu ya, akan cari buku lain. Page 1 to 5, medan 6, jumlah fi'liyah 1 to 5. Page 469, medan 7. Ya, medan 7. And then page 241, medan 8. 241, medan 8. Medan yang tak ada, medan 4. Medan 4 tak ada. Kita akan cari buku lain. Medan 11, 375. Medan 12, 13, Nehi. Medan 14, 395. Medan 15, 29261. Medan 16, 89. Medan 17, 77 to 78. Medan 18, 19 tak ada. Medan 20,
177. Medan 21 tak ada. Medan 22 75 to 77. And Medan 23 it is 41 to 43. Page 41 to 43. InsyaAllah tuan-tuan puan boleh ulang kaji insyaAllah. Kaji. Jadi kita akan bagi lagi satu buku yang mungkin kita boleh refer. Buku semua dalam bahasa Inggeris. Kita boleh refer. InsyaAllah. Ya, okey. Yang ketujuh. Okey. Kamu ya? Tujuh. Okey. Mampu mengenali kata mu'rab. Mu'rab dengan i'rab sama ya, iaitu berubah. Lawan dia mabni. Dan kata mabni di dalam Al-Quran, serta mampu menganalisa setiap kata mabni dan kata mu'rab, serta boleh menyatakan sebab berlakunya perubahan baris. Okey, boleh tak? Okey. Ni kalimah dalam Quran. Ingat tak kalimah? Ini fi'il, betul tak? Ini isim, betul tak? Ini haraf, betul tak? Okey. Haraf ya. Fi'il ada tiga. Ini fi'il madi, ini fi'il mudhari', ini fi'il amar. Ini semua mabni. Ini semua mabni. Ini mu'rab kecuali satu, betul tak? Ini mu'rab semua kecuali dua, iaitu isim mausul dan isim isyarah. Ini ni semua ni mabni. Tetap. Tengok senang kan? Tak? Senang. Senang kan? Isim ni tuan. Boleh kita teruskan ni? Nak menerangkan apa tu? Tajuk nombor 7 ni. Mampu mengenali. Tengok ni. Ni. Muhammadun Rasulullah. Dalam Quran ada baris. Okey, Muhammad ni isim. Dia marfu'. Boleh tak? Sebab marfu', sebab mubtada. Okey, sebab yang pertama. Boleh? Okey. Rasulu bagi depan. Khabar. Dan khabar juga mesti bagi depan. Allahi, Allahi ni bagi bawah, mudhafun ilaih. Jadi boleh kenal ni saja cukup dah. Itu saja. Boleh kenal dia. Okey, kita dengar hari azan. Allahu. Tak ada orang bang Allahi akbari, tak ada. Allahu akbaru. Allahu akbar. Jadi kenapa Allahu bagi depan? Mubtada. Kenapa akbaru? Khabar. Itu maksud saya, boleh baca. Kena sebut isim. Kalau tak sebut isim, kita tak tahu sama ada isim ke fi'il ke. Ya. Yes. Mubtada. Sekarang ni kita dah ambil keputusan, li'annahu tak main. Li'annahu tu awal-awal remaja, sekarang ni dah tua semua dah kemahiran dia. Okey, boleh tak? Okey. Ya. Sebab itu boleh menyatakan sebab berlaku perubahan barisnya dalam hukum 7. Ini saya translate daripada program. Maknanya dia kata all participants are able to recognize most of the signs in both words in the Quran. Itu dia punya Inggeris dia. Saya terjemah itu. Betul tak? Dari Quran kan? Jadi bila jumpa Allahu Akbar, ayat Quran ni, Allahu Akbar, Allah bagi depan. Tanda bagi depan dia dhammah. Sebab apa? Sebab mubtada. Daripada 8 sebab. Akbaru pun isim juga. Bagi depan juga. Apa sebab? Jadi khabar. Itu maksud dia boleh analisa, boleh baca. Tengok pula haraf. Tengok haraf ni. Haraf ni macam kacang je lah. Min haraf jar. Kena tak haraf jar? Ya. Ma haraf nafyin. Ni ma haraf nafi mabni alas sukun. Min haraf jar mabni ala sukun.
La harfun nafiin mabni ala very transparent. Susah ke senang? Tengok pula fi'il madi. Ni, akala fi'il madi. Akala fi'il madi mabni ala al-fathi. Boleh? Akalu fi'il madi mabni ala dhammi. Boleh? Akalna fi'il madi mabni ala sukun. Tengok orang belakang suka tu bermaknanya boleh. Tanda dia kan. Saya nak menunjukkan benda ni dah tak susah lah. Cuma yang susahnya kita kena drill tu. Saya bagi 20 kali kita drill. Mana lebih kurang 40 jam sampai 100 kali, insyaAllah dapat. Okey, boleh tak? Okey, tengok pula fi'il mudhari'. Ya'lamu ya'lamu fi'il mudhari'. Jangan kata marfu', kata terus fi'il mudhari'. Kata terus, jangan kata mu'rab, kata marfu' bi dhamma. Dalam Quran Datuk dia kata fa da ra. Betul tak? Betul tak? Fa da ra dalam kurungan. Betul tak? Yes, itu saja. Tuan Jitan, dah boleh ke belum? Boleh. Jangan kata tak boleh. Boleh lah. Sekarang ni kita. Okey. Kita jumpa dalam Quran ni. Ni jangan ni. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Fi'il mudhari' bagi depan ada, bagi mati ada, dan bagi atas. Ya'lam mati tak? Cuba sebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majzum bi sukun. Majzum mati. Ya. Okey. Fi'il mudhari' marfu' bi bidam. Bunyi macam bom kan? Bidam. Yang ni fi'il mudhari' mansub bil fathah. Limaza? Kerana dia ada di sini, ada an dan saudara-saudaranya. Sister, an and his sisters. Saya nampak punya gaya orang belakang tu dengan duduk macam ni. Memang betul. Memang nak boleh. Betul. Memang nak boleh. Betul. Ya. Betul. Kita belajar ilmu ni memang susah. Tetapi boleh menguasai basic kemahiran ni sebab tekun. Sebab pertama tekun, barakah. Tekun guru, tekun belajar. Sebab kedua, sebab tersembunyi, ada makan. Okey, saya beri contoh. Isim juga. Ya, huwallazi. Ni isim apa ni? Isim mausul. Isim mausul kan mabni. Allazi, cuba sebut allazi. Isim mausul mabni ala sukun. Ya. Ni haza isim isyarah tak? Haza isim isyarah mabni ala sukun. Ala sukun. Jangan lawan untuk guru. Ala sukun. Okey, boleh tak? Nampak tak kita nak dapat? Nampak tak? Nampak, saya nampak segar kan? Lepas tu saya kata jangan lari. Kalau lari tak dapat. Jadi minggu depan kita drill ayat Quran saja sampai kita dapat semua sekali dengan baik. Okey? Saya ada, nanti dia akan keluar lagi satu esei yang langsung tak ada baris. Tuan-tuan boleh baca. Dan kita akan baca kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab Muwatta, kitab-kitab Tib Ibn Sina yang sebahagiannya tak ada baris. Boleh faham. Jangan takut. Sebab itu adalah kelaziman bila orang belajar nahwu dan sarah, ada basic kemahiran. Ya? Boleh ni? Boleh? Okey, look at this. Lagi sikit sebelum kita bersurai. Okey, mampu ya. Jadi tuan-tuan dan puan akan mampu, insya-Allah. You don't have to worry, akan mampu. Okey, habis ni yang ke-8. Yang ke-8 senang je.
bila kita tengok perkataan dalam Quran tu, kita akan tengok dia tu perkataan lelaki ke perempuan dengan baik. Jangan kata yang lelaki perempuan pun lelaki, jangan. Kalau macam min tu dia mabni, dia lelaki pun sama, perempuan pun sama. Okey, jangan keliru. Yang mabni tu lelaki perempuan sama, jangan berlagu. Okey, yang ke-9, yang ke-9 makin mudah. Kita tahu kata-kata tu nama ke fi'il ke, adakah dia tu mufrad? Kalau akal tu mufrad, betul tak? Kalau akalna jamak, kalau akalu jamak, kalau akaltum jamak, betul tak? Kita kenal kata musanna atau kata jamak. Itulah makin mudah tu, makin mudah lah. Yang atas dia susah. Nanti kita nak ayat Quran. Kita tengok saja perkataan Quran tu. Inna solati, itu kata nama mufrad ke jamak? Solati mufrad. Saya mufrad kan? Ya, mufrad. Kalau kata solaina, mufrad ke jamak? Jamak. Laki perempuan dua-dua boleh. Solaitunna, jamak ke tidak? Laki perempuan? Perempuan saja. Cukup dah tu. Dah boleh kenal tu, bagus dah tu. Saya rasa boleh kenal belaka. Buat tak kenal je. Okey. 10. Mampu menganalisa setiap perkataan di dalam ayat yang dibacanya, sama ada berbaris depan, atas, bawah dan mati berserta sebab berlaku demikian. Diulang balik yang atas. Maknanya number 10 ini, an ability to recognize both marks, with their own reason. Itu terjemahan dia. Itu saja. Terjemahan dia panjang, tapi ayat dia satu ayat aja. Maknanya kita boleh mengenali setiap tanda dalam Al-Quran dengan reason. Kalau min mabni, reason dia kenapa? Sebab dia haraf jar. Haraf jar mesti mabni. Senang. Betul. Nombor 11, mampu mengenali tanda-tanda asal dan tanda-tanda cabang bagi setiap perkataan. Because every word has the original tanda and supplementary tanda. Itu terjemahan dia. Original marks and supplementary mark. For example, siapa boleh ajar, boleh tunjuk ni? Salimah boleh? Ni nombor 11. Dia kata mampu mengenali tanda-tanda asal dan tanda-tanda cabang bagi setiap perkataan yang dibaca. Okey. Kalau boleh ni memang baguslah. Bila saya kata mudah je. Itu dia. Kata asal, tanda-tanda asal selalunya mufrad saja. Sebagai contoh kita kata sajadah. Sajadah ni fi'il madi yang mufrad, laki-laki satu, past tense. Boleh tak? Sajadah. Sajadah al-muallimu, telah sujud guru itu fil masjid, di dalam masjid. How many guru? One. Sebab itu dia punya tanda dia satu. Jadi al-muallimu ni dia jadi fa'il, dia mesti baris depan dan baris depan dia dhammah. Boleh tak? Dhammah ni tanda asal. Kalau dua orang guru, sajadah, masa sajadah, al-muallimani. Alif nun ni dipanggil supplementary mark. Ia dia tanda cabang. Dia marfu' dengan alif sebab dia musan. Kalau yang ramai, sajadah al-muallimuna. Jadi waw nun ini, it is a supplementary mark for jamak muzakkar salim. Ini marfu' dan apa tanda marfu'? Tanda dia supplementary mark, which is wow, because jamaah. Ini kenapa tanda dia asal? Sebab dia mufrad. Jadi tanda asal isim mufrad adalah dhammah. Tanda supplementary ataupun furu' iaitu alif nun kalau musanna, waw nun kalau jama'. Ini sangat remeh.
benda ni. Jadi kita akan ulang kaji besok. Marfu' jadi bukan marfu'. Dia kena marfu' sebab dia yang buat. Dia kena marfu' sebab dia yang buat. Boleh tak? Okey. Sajadal muallimu fil masjid. How many mosque? One mosque. Why di sini tanda kasrah? Sebab ada P. Okey, sekarang ni guru ni sujud di dua masjid. So how to say? Sajadal muallimu fil masjid. Dai ni. Ya nun dai ni. Dai ni mean dua. Mean ini majrur dengan tanda supplementary. Tanda furu'. Ini tanda dia original, asli, sebab dia mufrad. Musanna dan jamak semua pakai tanda supplementary mark, which is furu'. Kita ajar dulu kan. Ini jangan risau, ini benda kecil saja, benda yang tak payah, yang susah-susah banyak lagi. Okey, tengok ni. Minggu depan kita clear lagi. Okey, number 12. Boleh mengenali dengan baik kedudukan perkataan mabni. Ini yang menjadi pening kepala semua orang. Fi mahali. Fi mahal di dalam setiap situasi ayat. Fi mahali ni, kalau sekiranya perkataan itu perkataan domer, ya, jadi dia kena sebut fi mahali. Okey, sabarlah ya, kita ada satu lagi. Saya sebut juga di sini fi mahali supaya tuan-tuan boleh clear the concept of fi mahali. For example, okey. Sajadal muallimu fil masjid. Boleh tak? Fil masjid. Kita tukar. Okey, fi ni haraf jar. Ini jadi majrur sebab any nouns place after haraf jar dia mesti baris di bawah. Ini dia kata tempat majrur, betul tak? Siapa nak duduk sini boleh, tapi dia mesti berbaris bawah. Siapa nak duduk sini kata boleh, tapi you must carry accusative tanda, genitive tanda. Mana tanda baris bawah. Okey. Tapi yang duduk di sini ni bukan masjid, tapi ganti dengan masjid. Hi. Boleh? Hi. Guru itu sujud di dalamnya. Nya itu masjid lah. Di dalamnya. Boleh? Jadi hi ni baris apa? Ini bukan baris bawah kena pi, bukan, no. Baris bawah ni baris asal dia. Kita kena kata hi, cuba sebut hi. Domer. Cuba sebut domer. Hi domer. Muttasil. Fi mahalli majrur. Dalam bahasa Melayu, hi domer yang bersambung dengan fi huruf jar duduk tempat baris bawah. Boleh? Mudah tak? Susah. Lama pandai. Ya. Imam Syafi'i kata fa innal lazizal aishi fin nasabi. Kita akan dapat kelazatan hidup setelah kita susah belajar ilmu. Makan parang di atas pun saja, Ustaz. Kalau kata begitu, yang ada ni bukan parang. Yang ada ni parang. Tuan-tuan ya. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata kalau kita rasa tak boleh masuk ilmu di sealam ni, safir belayar. Tajid iwadan, you will find someone replace the one you left them there. Orang Kelantan susah, keluar dari Kelantan tu cari makan. Safir tajid iwadan, awak akan cari ganti anman tufariqu, orang yang kau tinggalkan. Ya. Lepas tu dia kata fa innal lazizal aishi fin nasabi, awak akan dapat merasa kelazatan hidup ketika merantau. Itu hijrah. Sampai dia kata syair dia 400 bait, ada ratusan bait lagi orang tak mampu nak analisa, sedangkan dah lama dia macam ini tinggal.
dengan umur hanya 54 tahun, dia melahirkan 400 bait syair yang sangat hebat. Dia kata apa dia? Dia kata apa? Ada ilmu, ada akal, tak guna, tapi tak mampu menulis sesuatu untuk orang lain. Betul tak? Ramai orang banyak ilmu, banyak akhlak dan baik, tapi gagal mewariskan buku-buku pada orang bawah. Ini orang yang tak guna, kata Imam Syafi'i. Cabaran. Dia 54 tahun, ratusan judul Imam Syafi'i tulis buku, ratusan judul dalam umur hanya 54 tahun. Dia menulis hanya jangka masa 20 tahun. Kita 20 tahun tak ada satu buku. Ini cabaran kepada tuan-tuan puan. Siapkan buku nahwu. Wakil kita ada. Dr. Nawi. Dr. Nawi. Jadi tuan ingat, pergi Indonesia, beli buku nahwu, kebanyakannya yang tulis tu engineer, pilot, engineer tulis pilot. Saya ada 5 buku engineer saya bawa. Engineer tulis buku sampai dia berhenti jadi engineer. Akhirnya dia menulis buku dan mengajar kepada orang-orang di sekitar dia. Tengok hebat tak? Hebat. Okey, setakat ni lah. 13 ya, last one. Lawan. Ni the easiest one. Al-Quran has 4 types of marks. Baris depan, baris atas. Baris depan tu dia buat macam ni. Dulu saya belajar. Baris atas tu, dia buat. Baris bawah, nak suruh mudah kan. Lepas tu baris mati. Saya ingat lagi. Baris depan tadi tanda buat kan. Okey. Itu pun orang tak ingat dia. Okey. Baris depan, baris bawah, baris atas, baris mati. Jadi bila tuan-tuan kenal baris mati ni hanya huruf jar dan juga fi'il madi. Kan? Dan baris apa tu, dan juga fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan, yang paling senang sekali ni kita akan pergi dulu daripada bawah. Minggu depan kita pergi dari bawah, analisa ayat dari bawah. Lepas tu sampai tuan-tuan dapat. Kita jadi 80, kita jadi apa tu? Yang ke 80 tuan-tuan dapat. Sekarang ni ada 3 lagi Sabar Okey. 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Kalau ada ubi goreng tu bawa lah. Rasa licin ni senang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahlul kutub unsa zakara. Allahumma rabbi wafiqna wa fi kulli ma tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhil atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Allahumma rabbi ya rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha mikal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an natina sulmanun waghfir ustur anta akman satar wa sallallahu al mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'ala al ali al kirami wash shurafa wa 'ala sahbil masabil ghurab. Allahumma hdina fi man hadait waj'alna mimman yusani fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.